Hang masuk dalam geng apa nama eksklusif club. Ada. Hang dapat apa nama kad apa? Tak mau ni kad apa nama member. Ha? Saya nak sebut sikit ni. Dapat apa? Dapat rank apa? Dapat apa? Diamond apa? Masuk lagi. Dapat kad apa? Kan tak tahu apa? Kan? Dah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Ibadat tinggi kah hebat macam mana dengan doa? Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Cancai Allah Azza wa Jalla. Itu darjah yang tinggi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kau masuk syurga. Syurga. 4 step. Nafsul mutmainnah, radiyah mardiyah, ad-dukhul fi ibadillah, kemudian baru dukhul jannatillah. 4 step. Dan masuk syurga. Ada jiwa yang bersih, yang mutmainnah. Kerja buat kita redha dengan Allah, redha dengan hukum Allah, redha dengan ketentuan Allah, redha dengan apa yang Allah Taala bagi kepada kita. Taat Allah. Kalau orang kata taat memutar tuli pun, taat memutar tuli lah. Dengan Allah Taala tak boleh nak tikai. Tadi sehari 5 kali sembahyang sampai larat. Balik kerja kena sembahyang lagi. Balik kerja pukul 5 kena sembahyang sehari, letih. Rumah mayang pula. Boleh kata gitu tak? Tak boleh. Kena radiyah, redha. Tuhan bagi, redha. Kau ni dapat APC, redha. Kau ni tak dapat APC, redha. Ni tak dapat APC, kata orang dapat. Apa dia tau? Dah buku dapat 1000 dah buku apa? Lagi ada orang. Dia merupu gaya hari. Orang dia merupu boleh kata SMA. Ni malah nak kaya ni. Dalam bagian di sini, tengok saksi. Ada satu hadis qudsi, yaitu bahwasanya anna nafsa la tamutu hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'ima rizqaha. Nabi Sabah Allah Taala berfirman bahwasanya setiap jiwa yang Tuhan cipta ni, kita ni semua ni, tidak akan mati sebelum menyempurnakan ajal. Ajal makna tempoh. Menyempurnakan tempoh duduk di dunia ni, dan sebelum menguasai semua rezeki. Jangan usah hati. Tak dapat lagi tu memang hak kita. Kalau memang hak kita sebelum mati, pasti kita akan dapat. Jadi 4 step tadi, nafsul mutmainnah, radiyah mardiyah, kemudian masuk pada kalangan hamba Allah, kemudian baru boleh masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram. Ini ayat yang merujuk perkataan Masjidil Haram yang hendaki di sini adalah Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Apa nama? Dalam Quran perkataan Masjidil Haram digunakan untuk beberapa makna. Di antaranya untuk merujuk kepada bandar Makkah itu, seperti ayat ini. Di antaranya untuk merujuk kepada seluruh tanah haram Makkah, bukan bandar Makkah saja, seluruh tanah haram Makkah, min alam ila alam. Ulama kata daripada tanda sepadan tanah haram kepada sepadan tanah haram, daripada Ji'ranah sampai ke Hudaybiyah, daripada apa nama, daripada Tan'im sampai kepada Adha'atul Labin, min alam ila alam, seperti mana Allah Ta'ala kata innal musyrikina najasun
fala yaqrubul masjidil haram ba'da 'amihim hadha. Orang musyrikin itu adalah najis dan mereka jangan mendekati Masjidil Haram selepas dari tahun ini. Ayat ini dibacakan oleh pada masa Sayyidina Abu Bakar mengisytiharkan orang kafir last buat hadis tahun itu. Tinggal lepas itu dia pada tak boleh masuk tanah haram. Ini merujuk kepada semua tanah haram, termasuk Muzdalifah, termasuk Mina, Arafah termasuk dalam tanah halal. Arafah itu masuk dalam tanah halal. Kemudian makna yang ketiga yang digunakan di dalam Al-Quran dengan perkataan Masjidil Haram merujuk kepada Kaabah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ayat yang berkaitan dengan kiblat. Itu di antara makna Masjidil Haram yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi yang ada dalam ayat ini, Masjidil Haram merujuk kepada bandar Makkah. Ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa. Dan ini merujuk kepada negeri yang ada padanya Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati negeri ini sekelilingnya. Ada ulama yang mengatakan keberkatan Masjidil Aqsa itu adalah keberkatan bumi Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan keberkatan negeri Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan keberkatan itu adalah bumi yang ada di sekelilingnya, termasuk negeri-negeri Syam, Syria, Lebanon, Palestin dan juga Jordan yang ada pada hari ini. Wallahu a'lam. Apa yang penting tuan di sini, kalau dia sudah Mekah tu apa naik ke langit tu boleh? Boleh? Sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sangat-sangat boleh. Tapi Allah nak ajak kita, Allah nak habarkan kita hubungan agama Islam ini dengan agama Nabi-Nabi yang terdahulu. Satu. Dan juga secara tidak langsung diberitahu kepada kita dalam ayat ini, dalam peristiwa ini, hubungan Baitul Maqdis dengan agama Islam, hubungan Palestin, hubungan bumi yang berkat itu dengan agama Islam. Baik itu apa yang berlaku di Palestin, penjajahan orang-orang Zionis kepada negeri Baitul Maqdis, penjajahan mereka kepada Masjidil Aqsa, hendaklah dilihat sebagai suatu pencerobohan kepada satu kemuliaan yang dimiliki oleh umat Islam. Malangnya umat Islam pada hari ini ada segelintir yang tak faham Islam, yang menganggap masalah Palestin adalah masalah konflik Arab Israel. Mula-mula timbul masalah Palestin adalah masalah Yahudi, masalah Yahudi dengan orang Islam. Kemudian masalah itu dikecilkan menjadi konflik Arab Israel. Dan hari ini ada di antara orang kita yang menganggap masalah Palestin, masalah Baitul Maqdis adalah masalah dalaman negara Israel, yaitu masalah kerajaan Israel dengan hamba rakyat, dengan rakyat negara Israel yang berbangsa Arab. Subhanallah, lagi tuan-tuan semua tahu sejarah yang berlaku di Palestin, bumi yang dimiliki oleh umat Islam yang berbangsa Arab, yang menguasai negeri itu untuk dalam tempoh ribuan tahun. Tiba-tiba dengan peristiharan Balfour, pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak Inggeris yang dikuasai oleh Zionis Yahudi,
membina sebuah negara haram di atas bumi Yahudi, di atas bumi Palestin, bumi umat Islam, negeri haram. Ini kata payah nak macam tu lagi susah lah. Payah nak macam tu. Negeri ni, negeri kita, tiba-tiba orang Yahudi buat main Yahudi daripada seluruh dunia. Yahudi daripada Rusia, yang mana Rusia kononnya sokong Arab, tapi dia hantar Yahudi dia mereka Palestin dalam jumlah ribu, dalam jumlah ratus ribu. Yahudi daripada Yaman, Yahudi daripada Sudan, Yahudi daripada Amerika, Yahudi daripada Eropah, Yahudi daripada Jerman. Allah main duduk situ buat negara, dan dinamakan negara itu Israel. Ambil nama Nabi Yaqub alaihissalam. Israel itu nama Nabi Yaqub alaihissalam. Dan negara itu adalah satu negara haram yang dibina di atas bumi umat Islam yang dikenali dengan bumi Palestin, yang sampai hari ini sudah berlalu 65 tahun tertegaknya negara haram Israel di atas bumi Palestin. Dan berlakulah apa yang berlaku, dan sampai ke hari ini umat Islam masih lagi tidak dapat membebaskan Palestin daripada cengkaman Israel, Yahudi, musuh yang memang jelas lagi nyata. Bahkan ada di kalangan umat Islam yang bekerjasama dengan mereka untuk melakukan kezaliman kepada umat Islam yang ada di sini. Saya dimaklumkan syarikat bila kerajaan Arab Israel nak buat tembok besar yang memisahkan antara tepi barat antara semenanjung Gaza dengan bumi yang mereka rampas, yang mereka duduki, buat satu tembok besar yang menjadikan Gaza itu sebagai suatu penjara besar bagi umat Islam yang ada di situ. Penjara besar, tembok besar. Yang dapat kontraktor, yang dapat kontrak buat tu, kontraktor yang dapat kontrak buat tu, kalau benarlah apa yang dilaporkan, kita lah, kita sama lah, adalah seorang Muslim Arab Palestin yang ada jawatan besar dalam kerajaan Palestin daripada pihak Fatah. Apa? Hati hancur, hukum dunia, kasihkan dunia, sanggup mengkhianati kawan, bukan kawan, sanggup mengkhianati saudara, sebangsa, adik-beradik sendiri, seagama, sebahasa. Masa Gaza diserang dengan begitu hebat, bantuan daripada Mesir dilarang masuk oleh pemerintah Mesir ketika itu, hingga menyebabkan dia jatuh. Tak boleh masuk, sekat. Orang Malaysia nak pergi pun tak boleh masuk, dan sampaikan bantuan pun tak boleh, sekat. Makanan, ubat-ubatan, air, tak boleh masuk. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di akhir zaman ini yushaku tatada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu an qas'atiha. Kamu akan diratah oleh umat-umat sebagaimana orang yang lapar meratah makanan dengan lahapnya. Aw min qillatina nahnu yawma idzin ya Rasulullah, adakah kerana kami sedikit ketika itu ya Rasulullah? Qala, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, la,
Tetapi kamu ramai kamu, malangnya ramai. Walakinnakum ghusaa'un kaghusa'is sayl, tetapi kamu adalah seperti buih selepas daripada banjir. Kalau kita ni buih di lautan, perak buih. Kita perak buih. Orang Minang kata perak buih. Lupa buih itu apa pun tak buat. Perak buih. Nabi kata ramai tapi perak buih. Ramai 1.5 bilion, dekat 2 bilion. 1,000 juta, 1,500 juta umat Islam. Yang mana Yahudi ni tak sampai pun 40 juta. Berapa banyak? Sudah 20 juta dah, 40 juta, 50 juta dah, 40 lagi. Sikit saja. Ramai-ramai pergi pijak pun habis. Dan Allah Ta'ala bagi tang mana orang Islam pijak, tang situ ada sumber kekuatan mereka. Minyak. Negara pengeluar minyak paling besar di dunia, negara-negara Islam. Tang mana orang Islam pijak, tang situ ada minyak. Tuan tengok, hatta di negeri yang bukan negeri Islam, di India ke, di negeri China ke, kebanyakannya tempat yang orang Islam pijak, tang tu ada minyak. Minyak bukan ada Tanjung. Minyak ada di mana? Tadi ada di Terengganu. Ada di mana? Ada tak? Kalau Terengganu, adalah tangan orang Islam pijak tanpa lainnya. Sumber kekuatan Allah Ta'ala bagi kat kita, tapi semua jadi perak apa? Perak. Tuan-tuan, dah tengah tengok lah. Ini dia sambung. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan, bukan untuk ditahlil, bukan untuk dinabak tahqiq. Maknanya Allah Ta'ala menjalankan Nabi itu dan sayrurahnya dia akan berlaku. Nabi akan diperlihatkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian Syekh bawa beberapa hadis yang berkaitan dengan kelebihan bertasbih. Dan ada riwayat yang dhaif dan sebagainya kita sebut dari sini. Kemudian Tuan Syekh bawa ayat Al-Quran surah 9, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Ini menceritakan berlakunya Mi'raj. Habis itu muka surah 11 kata muallif pengarang paragraf yang terakhir. Tengok buku. Kata muallif tu kata Najmuddin Al-Ghizi. Antara Nabi pada Baitullah di dalam Injil, barulah dia cerita berlakunya Isra Mi'raj, mengambil salah satu riwayat yang Nabi SAW pada malam tersebut tidur di dalam Injil Ismail dengan dua orang lagi, iaitu Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib, bapa saudaranya, dan dengan Sayyidina Ja'far ibn Abi Talib, iaitu sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam, wa radhiyallahu anhuma wa ardhahuma. Amin. Betul, cerita sampai muka surat 54. Satu habis. Ada dua doa di sini. Dia pun tahu orang baca tak habis. Doa yang pertama tu doa lepas baca setiap malam. Bila habis dah semua, mau baca doa muka surat 54. Ini malam ni kita nak baca doa yang benar ni. Kita fikir kita doa yang benar. Kalau orang baca 54, tak fikir nak sambung. Baca 56, tak fikir dia. Tuan-tuan, balik baca Arab ini dan apa nama, semoga kita dapat istighfar dan baca saudara boleh sembah sesuai dengan tuan dalam masa yang begitu megah dan berhad ini. Moga-moga seperti yang kita bincang pada malam ini dapat membantu kita untuk jadi hamba Allah Azza wa Jalla yang berjaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kabul dan taufiq. Al-Fatihah.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا قد حضرنا قراءه من اراد نبيك الكريم وأطلق علينا بركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم وأنعمنا في الجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا ومصرفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا من داره قبولا وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا جبار واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلام والأسرار وارحمنا برحمتك وأغن لنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجود والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا إنك والإخوان الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغلاة والثوار والمسافرين في برك وبحرك من أمة من المسلمين يا رب العالمين اللهم لا تؤتينا في الغفلة ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خواص أهلها وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.